Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Ini adalah utusan Malaysia semalam di mana mengatakan terdapat krisis benih padi di utara di mana sebanyak 90% sawah Madah di Perlis dan Kedah belum ditanam padi lagi. Ianya adalah kerana kalau kita lihat sawah kosong. Seorang pesawah melihat sawahnya yang sudah siap dibajak tetapi masih belum dapat ditanam dengan padi berikutan kelewatan bekalan benih di Kanggar Perlis. Jadi saya nak minta supaya Madah memberikan penerangan kenapa perkara ini boleh berlaku. Sebab pada 19 September Madah mengatakan jangka tanam padi di kawasan Madah capai 90% pada bulan Oktober. Tetapi 2 bulan selepas itu berlaku tak ada benih. Dan ini akan menjejaskan hasil pada Februari 2024. Kalau ini berlaku, kita akan menghadapi tak cukup beras lagi. Jadi saya harap supaya satu penjelasan dapat diberikan. Berikutnya saya merujuk kepada butiran 10003 bahagian sekuriti makanan. Sebanyak 400 bilion telah diperuntukkan. Jadi kita ingin tahu sama ada ini adalah berkaitan dengan dasar agro makanan negara DAN 2.0 untuk tempoh 10 tahun sehingga 2030 bermula pada 2021 supaya kita dapat bantu semua petani. Dan saya harap kalau boleh 400 juta ini boleh ditumpukan kepada pembinaan infrastruktur, jalan ke, jambatan ke, untuk memudahkan pengusaha petani. Seterusnya saya merujuk kepada butiran 10008 unit agro premium muda. Di mana kita lihat ini saya percaya adalah usaha untuk menggalakkan pemuda menceburi dalam sektor pertanian. Dan kita semua tahu di dalam sektor pertanian ini 75% tenaga kerjanya adalah orang asing. Jadi penlibatan orang rakyat Malaysia amatlah rendah. Jadi bagaimana kita nak menggunakan peruntukan ini untuk kita menggalakkan lebih ramai, terutamanya golongan muda untuk ceburi dalam bidang pertanian ini. Jadi dalam hal ini ada beberapa faktor untuk menentukan sama ada dapat menarik minat golongan muda untuk ceburi dalam pertanian, iaitu tanah. Mereka perlukan tanah, mereka perlukan bantuan ataupun subsidi untuk mereka beri mesin, mereka perlukan modal, mereka perlukan pemasaran, sistem pemasaran yang sempurna supaya mereka dapat jual hasil mereka. Maka dalam hal ini saya merujuk kepada 40008 Agro Bank. Saya lihat di sini tahun depan 50 juta akan diperuntukkan. Akan tetapi saya melihat kepada angka yang diperuntukkan untuk tahun 2022 ialah 200 juta. Kalau 2022 kita bagi 200 juta, kenapa tahun depan kita hanya bagi 50 juta saja? Kalau hanya 50 juta, bagaimana dia dapat mengagihkan kepada mereka yang minat, yang ingin buat pinjaman? Maka ramai yang akan tercicir tak dapat buat pinjaman daripada Agro Bank. Jadi saya harap supaya kita dapat meningkatkan 50 juta sekurang-kurangnya balik kepada 200 juta. Seterusnya saya merujuk kepada butiran 40002 FAMA, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Saya nak bangkit satu isu ialah tentang pemasaran untuk mereka pengusaha atau penanam sayur. Saya beri satu contoh. Jadi kawasan saya, mereka tanam terung. Terung. Bila dapat hasil, mereka dapat jual dengan RM4.50 1 kilo. Akan tetapi, selepas 3 hari, harganya terus jatuh daripada RM4.50 kepada hanya tinggal 70 sen saja. Jadi nampaknya sistem pemasaran yang ada pada masa ini adalah tidak memihak kepada
penanam sayur. Ya, di mana mereka mengalami banyak besar kerugian mereka. Jadi dalam hal ini saya rasa sudah tiba masanya Fama perlu cari satu formula, satu sistem yang dapat membantu pengusaha penanam sayur ini. Di mana saya lihat kita perlu berikan peluang kepada penanam sayur ini untuk terus terlibat dalam pasar Fama. Apa yang saya terima maklumat ialah pasar Fama ini gerai-gerai mereka adalah disewa kepada mereka yang bukan penanam sayur. Kalau boleh, kalau kita nak bantu mereka, sepatutnya beri peluang kepada penanam sayur untuk mereka jual terus di pasaran Fama supaya mereka dapat menentukan harga dia. Kalau tidak, orang tengah ini akan menindas mereka yang menanam sayur ini, dan akhirnya tidak ada orang ingin melibat diri dalam sektor pertanian. Akhirnya kita akan terjejas dari segi bekalan tempatan dan keterjaminan makanan kita barangkali tidak dapat tercapai. Isu yang terakhir yang saya nak bangkit, ringkaskan. pengerusi sedikit saja, ialah tentang peternakan dan perkhidmatan veteriner. Ya, di mana saya lihat 10710 pembangunan industri lembu kerbau pedaging. Kalau kita lihat anggaran untuk tahun ini 2023 ialah 11.6 juta. Tetapi tahun depan hanya tinggal 4 juta saja. Begitu juga pembangunan industri tenusu 10730. Tahun ini 7.5 juta. Tetapi tahun depan hanya sekadar 2 juta saja. Bagi kawasan penternakan babi, tahun depan hanya tinggal 2 juta saja. Kalau dengan peruntukan yang kecil sedemikian, bagaimana kita nak pastikan sektor peternakan ini dapat berkembang untuk membekalkan hasil yang cukup untuk permintaan dalam negeri kita, dalam negara kita. Jadi saya harap supaya sesuatu dapat diusahakan untuk memastikan sektor peternakan ini dapat ruang yang secukupnya untuk mereka berkembang. Dengan itu, sekian, terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Saya jemput Yang Berhormat Kulim